14 Jun anda menonton Buletin 1.30. Saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama tengah hari ini. Muat naik kenyataan jelik terhadap TMJ, Patrick Teo mengaku tidak bersalah. Kanak-kanak terjatuh ke dalam sungai ditemui lemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menitahkan seluruh rakyat Malaysia agar mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin yang terus ditindas rejim Israel. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata, Sri Paduka menzahirkan rasa sangat prihatin dan sokongan kepada rakyat Palestin yang terus dijajah dan ditindas oleh rejim Israel itu. Dalam kenyataan hari ini, Datuk Ahmad Fadil berkata Sri Paduka juga menyokong usaha Malaysia untuk terus bekerjasama dengan negara ahli Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan masyarakat antarabangsa yang jelas menentang pelan rejim Israel untuk menaluki sebahagian wilayah Palestin. Baginda juga menyokong pendirian berprinsip dan tidak berbelah kerajaan Malaysia dalam mengecam dan menolak pelan rejim Israel untuk mengilhakkan sebahagian tanah Palestin yang ditakluki Israel sejak 1967 di tebing barat termasuk Lembah Jordan seperti diumumkan rejim Israel sebelum ini. Menurut kenyataan itu, Al-Sultan Abdullah menyeru seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama untuk bersama baginda berdoa mengikut pegangan kepercayaan masing-masing agar rakyat Palestin dilindungi dan tanah mereka bebas daripada penjajahan dan penindasan rejim Israel. Baginda turut menitahkan masjid dan surau di negara ini untuk mengadakan solat sunat hajat dan doa selamat bagi memohon ihsan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sri Paduka juga menzahirkan harapan agar seluruh rakyat Malaysia terus memperjuangkan prinsip keadilan, sikap hormat menghormati di samping menolak serta menentang sebarang bentuk keganasan dan kezaliman sesama manusia. Penderma darah juga tergolong dalam wira negara kerana pengorbanan mereka untuk tampil menderma darah secara sukarela membantu menyelamatkan nyawa pesakit. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pengorbanan masa dan tenaga penderma darah yang tampil secara sukarela saban hari juga dapat dilihat semasa negara berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi melawan COVID-19. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menganjurkan kempen derma darah ini. Menerusi kempen-kempen yang dianjurkan ini, masyarakat berpeluang untuk menderma darah berdekatan dengan komuniti setempat mereka dan ini lebih memudahkan mereka. Perdana Menteri berkata demikian dalam video ucapan sempena Hari Penderma Darah Sedunia Peringkat Kebangsaan bertemakan Darah yang Selamat Menyelamatkan Nyawa dan Derma Darah Demi Kesihatan Sejagat di Facebook beliau hari ini. Fokus tema pada tahun ini menjurus kepada sumbangan setiap penderma darah dalam membantu menyelamatkan nyawa pesakit dan seterusnya meningkatkan tahap kesihatan komuniti setempat. Tan Sri Muhyiddin berkata dalam situasi negara yang baru memasuki fasa pemulihan wabak COVID-19, norma kehidupan yang baru perlu terus dilaksanakan untuk meraihkan Hari Penderma Darah pada kali ini. Beliau turut meminta masyarakat meneruskan sokongan padu kepada Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah di seluruh negara. Justru menjadikan amalan menderma darah secara berkala sebagai budaya gaya hidup sihat. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Selebriti dan DJ radio Patrick Teo dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan memuat naik komen jelik terhadap Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan institusi Diraja Johor di laman sosialnya Mei lalu. Patrick atau nama sebenar beliau Teo Kang Yong, 73 tahun, mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut kertas pertuduhan, Patrick Teo didakwa menggunakan laman sosial Facebook page Patrick Teo secara sedar memuat naik penghantaran komen jelik dengan niat untuk menyakiti hati orang lain. Tertuduh diwakili peguam Wong Hong Yin dan M. Puravelan
didakwa mengikut subsection 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau boleh dipenjara maksimum setahun atau kedua-duanya sekali, selain boleh didenda RM1,000 bagi setiap hari kesalahan. Mahkamah kemudian mengenakan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. 20 Julai depan sebutan semula kes. Mayat kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang dihanyutkan arus deras anak sungai Bakau Rawang, Selangor 2 hari lalu ditemui pagi tadi. Ketua Balai Bomba Daerah Gombak Samsul Ma'arif Sabani berkata, mayat ditemui kira-kira 5 km dari mangsa dilaporkan hilang pada petang Jumaat lalu. Penemuan mayat kanak-kanak itu dimaklumkan seorang pemilik kebun pada jam 8 pagi. Iaitu Encik Mazli bin Nordin telah menghubungi ataupun datang sendiri ke pos kawalan bomba di tempat kami staging di sini untuk memaklumkan bahawa beliau telah ternampak seorang ataupun kanak-kanak yang terdampar di dalam sungai. Jadi dalam keadaan yang pantas, kami terus pihak bomba terus pergi ke lokasi dan membuat operasi mengambil mayat untuk dibawa ke darat. Mayat Muhammad Shu'ail Fazli kemudian diserahkan kepada polis dan dibawa ke hospital. Mangsa dilaporkan terjatuh ke dalam sungai pada petang Jumaat lalu selepas bermain bersama abangnya berusia 11 tahun. Operasi mencari kemudian digerakkan dengan jarak pencarian diperluaskan sehingga 35 kilometer. Mayat salah seorang daripada 2 mangsa yang hilang ekoran bot karam di perairan muara Pantai Belawai malam tadi ditemui pagi tadi. Mangsa Ibrahim Abang Rasidi, 52 tahun, ditemui terapung berhampiran lokasi bot dilaporkan karam pada jam 8.05 pagi. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, pasukan bomba serta penduduk kampung bagi mencari seorang lagi mangsa yang masih hilang dikenali sebagai Alfika Ahmad, 29 tahun. Dalam kejadian kira-kira jam 7.30 malam, bot dinaiki mangsa serta 10 bot lain yang membawa pemancing keluar ke laut. Bot-bot berkenaan dikatakan dipukul ombak kuat, namun hanya sebuah yang karam, manakala selebihnya berjaya tiba di jeti kira-kira jam 9.30 malam. Raikan kemeriahan Hari Raya dengan udara segar daripada Penulen Udara Kowe. Beli sekarang dan jimat sebanyak RM800. Kemudahan dan premis di kawasan hentian rehat dan rawat RNR mula beroperasi seperti biasa. Namun, orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKP sehingga 31 Ogos ini, lebih-lebih lagi apabila melakukan aktiviti merentas negeri. Kawalan kendiri amat penting terutama penjarakan sosial dan elak berkumpul dalam jumlah yang ramai di hentian terbabit. Baik, kita berlintas langsung bersama wartawan Raja Amanda, Raja Faisal yang meninjau keadaan kawasan rehat dan rawat Ulu Bertam, Selangor. Baik Amanda, bagaimana tinjauan anda di kawasan itu setakat ini? Amanda, silakan. Terima kasih rakan setugas. Baiklah, hari ini merupakan hari kelima Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang di mana kerajaan telah memberikan kebenaran untuk orang ramai melakukan aktiviti merentas negeri sejak 10 Jun yang lalu. Dan sepanjang perjalanan saya ke RNR di sini sebentar tadi, kelihatan kenderaan bertali arus namun keadaan trafik masih lagi lancar dan terkawal. Mungkin kerana orang ramai mengambil peluang hujung minggu ini untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan jika saya boleh kongsikan sedikit info trafik menerusi Twitter Plus sebentar tadi, terdapat kemalangan di kilometer 138.1 arah selatan dari Pagoh ke Yong Peng Utara. Namun tiada lorong yang terhalang dan trafik juga dilaporkan lancar. Manakala trafik agak perlahan selepas keluar daripada Plaza Tol Mambau menuju ke Seremban, dilaporkan kenderaan juga agak banyak. Dan suka juga saya ingatkan kepada anda semua untuk merancang perjalanan dan pastikan baki kad touch and go anda mencukupi, dan sekiranya tidak, anda boleh melaksanakan transaksi tambah nilai di kios layan diri yang disediakan di sepanjang lebuh raya koridor Gatri GCE, antaranya
antaranya kawasan R&R Elmina dan Plaza Tol Lagong arah selatan. Bagi pengguna lebuh raya yang agak keletihan pula, anda dinasihatkan untuk berhenti sementara di R&R berhampiran untuk menyegarkan diri sebelum menyambung semula perjalanan anda. Baiklah, bagi tinjauan saya di sekitar R&R Ulu Bernam arah selatan hari ini, mendapati kebanyakan kedai makan telah mula beroperasi secara normal dan dengan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, walaupun hampir 3 bulan saya difahamkan R&R ini ditutup, namun kemudahan awam seperti surau dan tandas juga kelihatan masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Dan anda boleh lihat sendiri di belakang saya, orang ramai sudah mula datang mengunjung di R&R ini, mungkin kerana telah pun memasuki waktu makan tengah hari. Baiklah, untuk mendapatkan perincian lanjut bersama dengan saya ketika ini adalah salah seorang pengenali gerai. Assalamualaikum, Akak. Salam. Okey, Akak, boleh cerita tak dengan kami bagaimana keadaan dan sambutan orang ramai di R&R ini pada hari ini? Okey, alhamdulillah kita mula beroperasi sejak dari semalam. Okey, customer kira pengunjung mula meningkat. Kira ramai mengunjung di kawasan R&R Ulu Bernam. Okey, bermula semalam kan Akak mula beroperasi. Sebelum Akak membuka kedai Akak, adakah Akak pastikan keadaan Akak dalam keadaan yang bersih, melakukan proses sanitasi mungkin? Okey, sebelum pembukaan gerai, semua pengendali, semua gerai-gerai membuatkan pembersihan, pembasuhan di dalam gerai 3 bulan sejak PKP penutupan. Okey, 3 bulan tidak beroperasi, jadi gerai semua tutup, kira kedai terlalu macam kotor. Jadi sebelum pembukaan gerai, kita membuat pembersihan 2 kali sebelum pembukaan gerai. Jadi bagaimana pula dengan penanda jarak sosial? Adakah kedai Akak melakukan perkara tersebut? Okey, walaupun pengunjung semakin meningkat, semakin ramai sejak pembukaan gerai dari semalam. Okey, kedai kita telah melakukan langkah SOP yang telah disarankan 1 meter oleh kerajaan. Okey, pintu masuk daripada highway ni, kira masuk ke sini ada satu sebelum masuk kita cek suhu, macam pembantu gerai semua, pengendali gerai semua, pekerja-pekerja sini pun melakukan cek suhu, kira melakukan. Okey, baik, kiranya mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Okey, baiklah. Terima kasih atas perincian itu sebentar tadi. Okey, baiklah, saya kira setakat ini sahaja laporan saya di R&R Ulu Bernam arah selatan ini. Ingat, jaga kesihatan, jaga keselamatan diri dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya harap anda semua selamat sampai menuju ke destinasi yang anda hendak tuju. Saya Raja Amanda Raja Faisal. Kita kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Amanda atas laporan anda. Kita ke laporan berikutnya. Ini pula berita gembira buat warga negara Malaysia yang ingin merentas negeri ke Sarawak apabila kelonggaran diberikan untuk memasuki bumi kenyalang itu. Sejak PKP pemulihan dilaksanakan pada 10 Jun lalu. Mereka dari Semenanjung, Sabah dan Labuan bukan sahaja tidak perlu memohon daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak seperti sebelum ini, malah tidak perlu lagi menjalani ujian saringan COVID-19 PCR sebelum berlepas ke negeri berkenaan. Pastinya kelonggaran baru diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam digunakan sebaiknya buat mereka yang ingin pulang ke kampung halaman di Sarawak atau pelancong yang ingin melawat tempat menarik di sana memandangkan pelancongan domestik dibenar beroperasi semula semasa PKPP. Namun usah mengambil mudah kelonggaran yang diberikan kerana kebenaran rentas negeri bukan alasan untuk tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Ini kerana dalam kegairahan bertemu keluarga di kampung, sesiapa pun tidak mahu munculnya kluster baru. Sejak 12 Jun, aliran trafik di lebuh raya utama serta jalan-jalan persekutuan sesak dipenuhi kenderaan mereka yang pulang ke kampung dan hari ini aliran trafik dijangka meningkat apabila ramai yang akan kembali ke ibu kota sebelum memulakan tugas. Ibarat sambutan Hari Raya fasa kedua, mereka yang tidak dapat pulang pada 1 Syawal baru-baru ini mengambil peluang meraihkan bersama keluarga setelah rentas negeri dibenarkan. Selain itu, ada juga yang memenuhi hujung minggu dengan bercuti di tempat menarik dalam negara.
Dan mulai esok, semua kaunter semakan dan pembayaran saman serta pembekalan dokumen berkaitan kemalangan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT di seluruh negara akan dibuka kepada orang ramai. Menurut pengarah JSPT Bukit Aman, Dato' Azizman alias, setiap ibu pejabat polis kontijen APK negeri akan membuka kaunter mengikut hari dan masa yang ditetapkan. Kaunter akan dibuka pada hari Isnin hingga Khamis bermula jam 9 pagi hingga 2 petang bagi ibu pejabat polis kontijen APK Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Juga Pahang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Labuan. Pada hari Jumaat, kaunter akan dibuka dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari melibatkan semua kontijen berkenaan. Bagi APK Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu, kaunter hanya beroperasi pada hari Ahad hingga Khamis dari 9 pagi hingga 2 petang. Beliau juga meminta orang ramai untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP norma baru ketika berurusan di kaunter. Pemeriksaan suhu badan akan dilaksanakan dan orang ramai diminta memakai pelitup separuh muka ketika berurusan di kaunter. Dalam perkembangan sama, beliau memberitahu bayaran melalui e-payment tidak dapat dilakukan buat masa ini berikutan masalah teknikal. Pihaknya akan mengemaskini status pembayaran e-payment apabila sistem itu sedia beroperasi kelak. 7 lelaki ditahan selepas didapati terbabit dalam aktiviti lumba haram. Mereka yang berusia antara 16 hingga 33 tahun ditahan dalam satu operasi polis trafik di Ibu Negara malam tadi. Operasi dilakukan oleh Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur diketuai Pegawai Rusikan Operasi Asisten Superintendent Ahmad Fuad Mahmud. Ia tertumpu di sekatan jalan raya berhampiran Jalan Raja Laut, Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Lebuh Raya Duke bermula jam 12.30 malam tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Zulkifli Yahya, 3 daripada yang ditahan adalah pelajar sekolah dan pelajar kolej berusia 16 dan 19 tahun. Selain berlumba sesama sendiri dan menunggang motosikal dengan aksi berbahaya, pemeriksaan mendapati mereka tidak mempunyai lesen memandu. 10 saman dikeluarkan ke atas penunggang motosikal terbabit. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 29-1 Akta Kesalahan Kecil. Keseluruhan lebih 100 saman dikeluarkan dalam sekatan jalan raya berkenaan dan operasi berakhir jam 4 pagi. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa kita mulakan dengan Singapura mencatatkan satu lagi kes kematian akibat COVID-19 dengan 347 kes baru. Ini menjadikan jumlah korban keseluruhan kepada 26 orang. Kementerian Kesihatan Republik itu dalam satu kenyataan berkata, kematian membabitkan seorang lelaki rakyat Singapura berusia 73 tahun yang meninggal dunia di Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit pada 12 Jun. Dikenali sebagai kes 161, mangsa disahkan dijangkiti COVID-19 pada 9 Mac. Mangsa memiliki sejarah penyakit darah tinggi dan buah pinggang yang kronik selain menghidapi hyperlipidemia. Selepas kembali menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan, China kini menjalankan saringan besar-besaran ke atas penduduk Beijing. Ia bagi mengesan individu yang dijangkiti atau dikhawatiri menjadi pembawa yang tidak mempunyai simptom wabak COVID-19. Keadaan itu sekaligus mengembalikan tekanan kepada orang ramai termasuk kerajaan negara berkenaan. Khamis lalu, Beijing mengumumkan jangkitan pertamanya dalam tempoh 2 bulan dan sebanyak 50 kes baru dikaitkan dengan pasar sayur dan daging terbesar Zinfadi. Justru pihak berkuasa mengarahkan penduduk di 11 kawasan perumahan berhampiran pasar itu dengan arahan perintah berkurung. Kawasan terbabit kini dikawal ketat pihak polis. Lebih 100 orang ditahan di ibu kota London selepas penunjuk perasaan berhaluan kanan mengadakan tunjuk perasaan membantah aktivis anti perkauman bertempur dengan pihak berkuasa. Ribuan peserta yang melanggar larangan berhimpun susulan pandemik COVID-19 berkumpul di dataran Parlimen di tengah ibu negara. Keadaan memaksa polis metropolitan mengambil tindakan. Penunjuk perasaan turut bertindak ganas. Rakaman memaparkan visual beberapa peserta melayangkan tumbukan, melemparkan botol dan bom asap ke arah anggota polis bertugas selain bergaduh dengan pihak lawan. 6 anggota polis disahkan mengalami kecederaan ringan susulan kejadian.
Perdana Menteri Britain Boris Johnson menerusi ucapan di Twitter menyelar kejadian itu. Pihaknya tidak berkompromi dengan sebarang perilaku perkauman dan individu yang terbabit menyerang anggota polis akan berdepan hukuman setimbal. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baik, sekiranya anda mempunyai sebarang aduan untuk dikongsikan, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Azlianti Ibrahim. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.